Ini bab firman Allah, alimul ghaib, dia mengetahui perkara ghaib, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, dia tidak menyatakan perkara ghaib kepada sesiapa. Sesungguhnya Allah padanya juga ada pengetahuan tentang kiamat. Wa anzalahu bi'ilmih, dia menurunkannya ini menurut ilmunya. Tidak ada seorang pun wanita yang mengandung dan bersalin melainkan menurut ataupun mengikut pengetahuannya. Kepadanya juga dikembalikan pengetahuan tentang kiamat. Abu Abdullah berkata, yakni Imam Bukhari, yakni Yahya bin Ziyad Al-Farra. Yahya berkata, Az-zahir ala kulli syai' ilma. Mana dia nak menjelaskan makna perkataan Az-zahir dalam Al-Quran. Wal-zahir wal-batin, wal-awwal wal-akhir, wal-zahir wal-batin. Apa makna Az-zahir? Az-zahir ala kulli syai'in ilma, yang mengetahui segala perkara yang zahir, yang nyata. Wal batin ala kulli syai'in ilma, dan yang mengetahui segala perkara yang tersembunyi, yang batin. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, anak-anak kunci perkara gaib itu ada 5. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui apa yang berkurang di dalam rahim kecuali Allah. Tidak ada mengetahui apa akan berlaku besok kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui bila akan datang hujan kecuali Allah. Tidak ada satu pun orang yang mengetahui di bumi mana dia akan mati kecuali Allah. Dan tidak ada yang mengetahui bilakah akan berlaku kiamat kecuali Allah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, sesiapa yang menceritakan kepadamu bahawa Muhammad telah melihat Tuhannya, maka sesungguhnya dia telah berdusta. Kerana Allah telah berfirman, la tudrikuhul absar, dia tidak dapat ditanggapi oleh penglihatan. Dan sesiapa yang menceritakan kepadamu bahawa dia mengetahui perkara gaib, yakni Muhammad mengetahui perkara gaib, maka sesungguhnya dia telah berdusta. Kerana Allah berfirman, la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Bab qaulillah alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Ini Tuhan mengetahui perkara ghaib. Ini pun sifat Tuhan juga. Tuhan mengetahui kiamat. Dia menurunkan hujan itu dan rezeki dengan pengetahuannya. Mana dia tahu segala-gala yang berlaku, dia tahu. Hak dikandung oleh perempuan, hak jadi anak, hak mati, hak jadi cacat dan sebagainya, dia tahu belakang. Lepas pada tu az-zahir, al-batin, sifat Tuhan. Apa makna? Zahir ni segala benda yang nyata, tahu belakang. Yang ni pengetahuan dia tu meliputi segala yang nyata. Al-batin, maknanya pengetahuan dia tu meliputi segala yang batin, yang tersembunyi. Segala benda hak nyata, kita ni tak tahu belakang hak nyata pun. Hak nyata ni pun tak tahu belakang. Usah hak tidak nyata, hak dalam gelap, hak tak nyata lah tu. Hak balik tabir, hak tak nyata lah tu bagi kita. Dia ni hak nyata tu tahu belakang. Sebanyak mana hak kita boleh nampak, boleh kesan, dia tahu lah. Tahu bukan baru tahu, tahu sebelum ada lagi tahu. Sebelum ada lagi tahu dah akan jadi gini, akan gini, sekat ni, tahu belakang. Hak nyata. Hak tak ada lagi, tahu dah. Kita ni sebelum nikah lagi tahu dah akan ada anak berapa, nama berapa anak tu, tahu dah. Tu hak tak ada lah tu. Hak batin tu, hak batin, tahu belakang. Tak ada sah pun tak. Muka lagu mana, rupa lagu, perangai lagu mana, anak tu, cucu akan datang. Hak batin tak ada lagi. Itulah sifat Tuhan. Hak kata mengetahui perkara gaib ni lagu tu lah. Mengetahui perkara gaib ni lagi. Lepas tu dia marilah hadis ada dalam tu sebut tentang Quran ke apa ada, menunjukkan Allah Subhanahu Taala ni mengetahui dari segi ilmu dia, sifat ilmu. Dan sifat dia tu tak ada satu pun yang serupa dengan dia. Walaupun namanya serupa. Tahu, kita pun tahu juga. Tahulah, orang panggil tahulah. Alim juga orang panggil alim. Tahu juga. Tapi adakah alimul ghaib? Tak. Tu tahu nak hujan, nak ribut tu, lari dulu lagi, nak gunung berapi dan sebagainya, tahu tu. Itu bukan alimul ghaib lagu tu. Tahu benda-benda sikit-sikit tu, hak kecil-kecil tu, itu bukan alimul ghaib. Alimul ghaib ni tahu segala-galanya, apa hikmat di sebalik tu, maksud apa sebenarnya, baik buruk dia untuk hak sekarang, untuk hak akan datang. Tahulah. Itu baru alimul. Kita tahu kadang-kadang nak hujan, pas hujan tu akan bawa mari ke dia? Tak tahu. Zahirnya nampak molek, kita tak tahu kesan dia. Siapa dia tak tahu? Virus apa tak tahu nak mari? Kuman ke apa dia tak tahu nak mari sekali ke dia?
Tak tahu. Cuma kita tahu yang hujan. Harga sekat tu. Hak tu sama-sama tu. Dia sebut hujan tu mana sama. Nak hari lah hampir-hampir. Tapi gapo dia? Hari ni gapo dia hak ada dalam hujan. Esok gapo tak tahu. Hikmat hak di sebalik tu. Hak di sebalik. Tu orang tahu tu pakai ultrasound. Tengok anak boleh tahu jatuh tin. Jadi alimul ghaib dia bukan alimul ghaib lagu tu. Alimul ghaib dia tidak tahu dengan alat, tidak pakai alat, tidak gapo, dia tahu. Kita dah tahu baru tengok tahu lagu. Tahu pun tak tahu habis juga. Misalnya, kau anak sini. Kalau jatuh, berapa kali ni jatuh? Berapa? Curah ya. Tidak tino sekali ni. Berapa? Soleh ayat lah. Curah ya. Berapa sekali ni jatuh? Hak sebelum pada ni tino kali. Yang kena ni berapa sekali ni jatuh? Berapa? Soleh ayat lah. Hak tu ya. Nasib anak nak jadi lagu mana akan datang tau. Nak mati tali gantung kau nak mana kau tau. Nak pergi keluar negeri kau tidak keluar negeri kau nak jadi gapus. Boleh ya? Itu alimul ghaib. Lagu tu alimul ghaib. Kalau alim manusia ni alim orang panggil alim tu pun mana dia tahu kaedah ilmu. Kaedah ilmu. Setelah dia tahu pun nak kata habis dia tahu. Tak juga. Setara tu je orang panggil alim tu. Setara tu je. Dia tahu kaedah. Orang panggil doktor. Dia tahu kaedah perubatan tu. Dia belajar. Apa-apa yang perlu untuk menjadi seorang doktor dia belajar belakang. Dia tahulah kira-kiranya setara tu je. Tu pun dia boleh buat belakang. Tahulah. Maknanya itu bukan alimul ghaib. Lagu tu. Tapi nak boleh jadi doktor tu payah dah. Jadi doktor sekali. Dia tahu segala-gala. Oh kalau tahu tak mati dah lah orang. Selesai dah lah. Tak jadi tua dah. Muka boleh selesai. Tak tahu. Tak berkembang dah lah ilmu. Ini berkembang sama. Bak gapo sekalipun. Ilmu gapo sekalipun berkembang. Itu menunjukkan manusia tidak tahu. Alimul ghaib ni lagu lain. Haji. Kita balik dinding tu tak nampak dalam tanah tak nampak. Dia nampak. Jadi alimul ghaib apa lagu tu? Tidak alimul ghaib. Alimul ghaib ni segala-galanya tahu. Baru orang panggil alimul ghaib. Alimul ghaib ni tak ada orang lain. Malaikat pun tak ada, nabi pun tak ada. Hak tahu perkara ghaib. Jadi hak hujan anak hari tu manusia nak tahu pun tak tahu habis. Anak dalam kandungan pun nak tahu juga anak dia nak jadi gap. Kalau jadi jahat, kalau jadi menyeksa ke dia, cekik lalu dah. Tak tahu. Padahal dia nak benar tahu tu. Nak benar tahu. Hak selalu berlaku. Tak tahu. Mati nak hari mati tak tahu. Mati ke apa? Tak tahu. Dia tak tahu hak dia. Bila berlaku orang baru tahu. Tak tahu. Padahal nak tahu sangat. Mati mana? Tak tahu. Kalau dia tahu mati aksiden, tak tahu beda lah. Lahir di sini, belum tentu mati sini. Mati lain pun boleh jadi. Hak sini dia buat contoh-contoh ni dalam Quran ni. Mana hak biasa berlaku, selalu berlaku. Hak manusia nak tahu sangat, itu pun dia tidak tahu. Sebab apa? Pengetahuan tentangnya tu dia bukan sekal. Baru orang panggil tahu sengerti. Dia kena meliputi baru tahu sungguh. Ada orang dia kata, ayat tertentu ni kita boleh tahu kita nak mati bila. Kalau tahu lepas tu segala-gala boleh selesai. Tak juga. Tak juga. Cuma sekadar tu lah. Bubak. Sekadar boleh lega, boleh gitu. Tak mati. Tak juga. Sekadar tu je lah. Lepas tu dia mari hadis. Aisyah kata kalau siapa-siapa kata Muhammad tengok Tuhan, tak boleh percaya. Sebab apa? Tuhan kata dah. La tudrikul absar. Maksud Nabi tak tengok ni dalam dunia. Akhirat tu cerita lain. Sesiapa yang kata dia tahu perkara ghaib, yang ni Nabi ni tahu perkara ghaib dengan arti dia tu alimul ghaib. Kalau hak dia tahu perkara ghaib, wahyu hak dapat tu bukan ghaib juga. Hak tu Tuhan pun tahu. Tu tidak jadi alimul ghaib. Kita tak tahu juga, dia tahu. Kita tak tengok juga Jibril, dia tengok. Jadi alimul ghaib dah. Tidak jadi alimul ghaib. Sebab tu dia mengatakan sesiapa yang kata dia tahu perkara ghaib, yang dia dengan sendirinya tanpa Tuhan pun tahu ke dia, lagu tu tak ada. Hak mana-mana tahu kau doktor, kau gapo melalui alat, kau melalui pengajian ilmu kau, Tuhan pun tahulah tu pada hakikatnya. Dia boleh setara tu. Boleh pun setara tu. Nah, tidak kata tahu habis juga. Tak. Jadi Nabi pun gitu. Dapat wahyu ghaib tu. Mudah ghaib lah kau. Lagu mana kalah hak sebenar? Tak tahu. Tapi dia boleh. Ni Quran ni. Lagu ni. Quran. Lepas pada tu, sewena-wena kau suka hati kau bila dia nak. Boleh. Tak. Tak juga. Dalam Asyiyah ni dia sebut satu cerita. Jadi dia kata ada seorang kafir, Zaid bin Al-Lasid nama dia. Dia kata Muhammad ni duduk wayak. Cerita langit lah, cerita wahyu lah, kau tunggu ni. Dia kita tahu utah dia duduk mana lah ni. Utah dia duduk mana. Lepas tu Nabi SAW kata, oleh kerana cabar ni, ini mencabar masalah agama ni, akidah ni, dia apa kata? Allah SWT tunjuk dah ke saya, kata dia. Dia kata, wallahi, Nabi kata, wa inni wallahi la a'lamu illa ma'allamani. Demi Allah aku tak tahu, kata dia, kecuali hak Tuhan beritahu kat aku. Hak ni Tuhan tunjuklah kat aku, kata dia. Duduk mana? Duduk di lembah tu. Kata dia jadi tak mari, jadi hilang ni pasal apa? Duduk lalik nak makan daun kayu. Pergi ada sungguh. Tapi dia kata dah.
Dia tak tahu kecuali hak Tuhan beritahu. Jadi hak dia tahu ni Tuhan beritahu lah tu. Sebab apa? Sebab ini mencabar. Mana Nabi tak tahu. Tetapi apabila cabar gitu, dia jadi lagu lain. Nabi SAW sama perkara lagu ni, dia royak dulu. Dia tak tahu. Dia tak tahu kalau Allah beritahu. Kalau Allah beritahu, ya. Sebab itu dalam Quran dia sebut fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada bir rasul. Tuhan tidak menyatakan perkara ghaib kepada sesiapa pun kecuali mana-mana rasul hak dia kenal nak beritahu. Jadi hakikat ilmu ghaib duduk dengan dia. Jadi kalau Nabi tahu perkara ghaib lagu tu, orang tidak panggil alimul ghaib. Kalau tahu lagu tu sebab Tuhan beritahu. Alimul ghaib ni tak ada sama dia beritahu. Tak ada guna apa-apa alat. Tahu pula habis tahu. Itu alimul ghaib. Jadi hak pakat tu ataupun sifat tu tak ada orang lain. Tak ada. Sebab itulah berkali-kali tak ada yang mengetahui ni kecuali Allah. Tak ada hak ni kecuali Allah dalam hadis tu kan.